نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم همنا رشدنا وعذنا من شر نفسنا ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهمه اللهم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini untuk kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah untuk hari ini kita akan membaca daripada surah Hud, surah yang ke-11, dan kita akan mulakan daripada ayat yang ke-116. Okay? Kita naik atas sikit untuk kita tengok apa perbincangannya sebelum kita akhirilah pada tafsir surah Hud. Baik, pada surah Hud ini, setelah Allah Subhanahu Wa Taala bercerita panjang berkaitan tentang kisah para nabi yang terdahulu, lebih kurang ada 7 nabi yang Allah Taala sebutkan di dalam surah Hud sebagai petunjuk, sebagai satu teladan kepada nabi dan pengajaran kepada kita, melalui kisah Nabi Nuh, kemudian diikuti dengan Nabi Hud, kemudian diikuti dengan Nabi Saleh, kemudian berkaitan tentang Nabi Lut, Ibrahim, lalu berkaitan dengan Shu'aib dan juga berkaitan dengan Musa. Okay, ini adalah 7 rasul yang Allah Taala bercerita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dah sebutkan ayat-ayat sebelum ni berkaitan tentang pengajaran-pengajaran yang disebutkan daripada kisah-kisah Nabi itu. Lalu di penghujung surah Hud ini Allah Taala memberikan kepada kita satu rumusan, iaitu rumusan ini sebagai penutup kepada surah Hud ini. Apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan falaula kana minal quruni mim qablikum ulu bakiyah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka mengapa tidak ada umat-umat yang sebelum kamu itu yang Allah Taala telah berikan ulu bakiyah. Ulu bakiyah di sini diterjemahkan sebagai orang yang memiliki kelebihan. Kelebihan dari sudut akal fikiran dia. Okey. Di sini tuan-tuan dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita gambaran. Setelah kita melalui 7 zaman, melalui kisah para nabi yang diceritakan melalui surah Hud, apakah kita tak bayangkan kenapa Allah Taala timpakan kebinasaan pada mereka? Kenapa Allah Ta'ala timpakan kehancuran dan kemusnahan? Ada umat yang telah didatangkan banjir besar, at-tufan. Ada umat yang Allah Ta'ala datangkan gempa bumi yang maha dahsyat. Ada umat yang Allah datangkan udara angin yang terlalu panas. Yang saya baca dalam kajian-kajian moden menunjukkan angin itu suhunya mencecah 2000 Celsius. Wallahu ta'ala alam, saya tak pasti. Tapi menunjukkan udara yang sangat panas. Okay? Kemudian dengan gempanya, angin kencang dan sebagainya. Allah meranapkan seluruhnya. Allah menghancurkan seluruhnya. Tidak ada pun yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan perlindungan. Jadi pada ayat ni Allah kata apa? Maka sepatutnya ada di antara umat yang terdahulu itu, ada daripada golongan yang sepatutnya ulu bakiyah, orang yang memiliki kelebihan. Okey. Kelebihan apa dekat sini? Iaitu orang yang ada kelebihan dari sudut akal fikiran dia. Melihat wahyu-wahyu yang disampaikan daripada para rasul itu
adalah sebagai kebenaran. Okey, dia tengok ni adalah kebenaran. Dan apa yang mereka buat? Yanhauna 'anil fasadi fil ardi. Lalu mereka melarang umat zaman tu daripada melakukan kerosakan. Okey. Allah Ta'ala nak cerita pada kita, ada tak umat tu, ada tak orang yang macam tu yang dia dengar daripada mulut Nabi-Nabi ni dan dia kata ni betul lah, ni kebenaran lah. Inilah kebenaran yang kita kena pegang. Yang inilah kebenaran yang kita kena paut. Bila dia beriman, yanhauna 'anil fasadi fil ardi. Lalu dialah yang mencegah orang lain daripada melakukan kerosakan. Allah Ta'ala kata, ada orang tu. Illa qalila. Tapi mereka tu sedikit. Bukan ramai-ramai, sedikit. Sebenarnya ayat ni pengajaran kepada kita. Ayat ni pengajaran kepada kita. Allah Ta'ala nak bagi clue kepada kita. Umat yang terdahulu tu Allah binasakan sebab dosa-dosa yang dia buat. Selain daripada kekufuran dan kesyirikan, mereka telah melakukan kezaliman. Nanti kita bincang ayat ni. Banyak kezaliman yang mereka buat. Tetapi untuk sepatutnya mereka cegah daripada turunnya azab daripada Allah adalah mereka patut menjalankan tanggungjawab mencegah manusia daripada kemungkaran. Inilah yang disebutkan sebagai amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah disebutkan sebagai amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada daripada kalangan umat terdahulu yang ada ni buat kerja amar ma'ruf, buat kerja nahi mungkar, percayalah Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan perlindungan kepada mereka. Sebab itu di dalam ayat-ayat yang lain Allah Taala menyebutkan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kata Allah Taala, hendaklah di antara kamu itu menjadi umat yang menyeru umat yang lain melakukan kebajikan, menyuruh orang lain kepada ma'ruf dan cegah orang lain daripada kemungkaran, dan itulah umat yang paling beruntung. Okey, jadinya ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada perkataan ulu bakiyah dekat situ sebenarnya Allah nak bagi kita satu tanda, isyarat. Umat dahulu ni kalau mereka tak dihancurkan oleh Allah, nescaya mesti ada kalangan mereka itu orang yang bertindak sebagai pencegah kemungkaran dan orang yang menyeru kepada kebaikan. Dan Allah Ta'ala nak perintahkan kepada Nabi, perintahkan kepada para sahabat dan perintahkan kepada kita sebagai umat muslimin ni, iaitu mengambil satu tanggungjawab, melaksanakan, iaitu perintah Allah amar ma'ruf nahi mungkar. Okey. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala, mimman anjayna minhum, iaitu orang-orang yang kami telah selamatkan daripada mereka. Okey. Lalu kata Allah Taala, wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang-orang yang tidak melarang itu lebih mengutamakan, lebih mengikut kepada orang-orang yang utrifu, orang-orang yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka nikmat kemewahan. Dia lebih utamakan tentang nikmat-nikmat yang mereka miliki. Dan mereka itulah orang-orang yang zalim dan orang-orang yang melakukan dosa. Okey? Jadi sebabkan dia dapat nikmat, tak apalah. Nikmat saya dapat kan, saya tak kacau orang, orang tak kacau saya, okeylah. Kan jadi macam tu tuan-tuan selalunya. Kita tak buat kerja amar ma'ruf nahi mungkar ni sebab kita merasakan semua benda yang berlaku itu tak terkena batang hidung kita, tak terkena pada keluarga kita, tak mengganggu periuk nasi kita, menjadikan kita rasa selesa. Kita rasa tak apalah, biarlah orang lain buat, biarlah ada golongan-golongan macam ni muncul, tak apalah, sebab kita merasakan ia tak mengganggu kita. Seolah-olahnya kita lekalah dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Jadi Allah Ta'ala nak sebutkan kepada kita di sini, salah satu perkara yang menyebabkan mereka itu Allah Ta'ala hancurkan kerana mereka lakukan kezaliman. Setelah mereka lakukan kezaliman, tidak ada di kalangan mereka, masyarakat itu, yang mengambil tanggungjawab untuk buat kerja amar ma'ruf nahi mungkar.
Okey, itu yang Allah Taala sebut. Baik, tengok ayat 117. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura, dan kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala ni sekali-kali tidak akan membinasakan, menghancurkan satu negeri. Al-qura dekat situ satu negeri ataupun satu umat ataupun satu negara, bizulmin, dengan kezaliman. Allah tak akan hancurkan mereka itu, penduduk itu, dengan kezaliman. Tiba-tiba Allah hancurkan, tak ada. Wa ahluha muslihun, kata Allah, sedangkan penduduknya melakukan kebajikan. Bererti kalau mereka buat baik, melakukan kebajikan, nescaya Allah Taala takkan hukum, nescaya Allah Taala tidak akan menurunkan musibah. Tetapi yang Allah turunkan azab dan musibah adalah kerana mereka melakukan kezaliman. Okay, sebab mereka melakukan kezaliman. Baik, di sini saya nak highlight sikit. Ada dua pandangan dekat sini. Okay, ada dua pandangan dekat sini. Pandangan yang pertama, Allah tak hancurkan satu negeri ni ataupun satu kaum ni dengan zalim, bererti kalau ada di dalam kalangan penduduk negeri itu ataupun kaum itu yang melakukan kerja amar ma'ruf nahi munkar, nescaya Allah Ta'ala tidak akan hancurkan. Nescaya Allah tak akan hancurkan. Sebab itu kerja amar ma'ruf nahi munkar ni kerja utama. Allah Ta'ala keluarkan sebaik-baik umat daripada kalangan manusia ni adalah kita ni, adalah yang beriman dan yang mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar. Sebab kerja amar ma'ruf nahi munkar ni dia sebagai satu penghalang, pelindung daripada musibah yang Allah nak turunkan kepada sesuatu kaum. Pandangan yang kedua, Allah Ta'ala tidak akan binasakan satu penduduk ataupun satu kampung, negeri ni dengan zalim kalau negeri itu, penduduk itu tidak melakukan kezaliman. Apa yang maksudnya mereka tak melakukan kezaliman? Bererti kezaliman dekat sini adalah merujuk kepada mereka tak melakukan maksiat. Dia berbeza, tuan-tuan. Bab kesyirikan ni orang yang melampaui batas lah. Dia syirik pada Allah, melampaui batas. Orang yang zalim dekat sini adalah orang yang melakukan maksiat. Contohlah, kita tengok kisah Nabi Shu'aib, yang mana kaum dia bukan sekadar syirik, tetapi kaum Nabi Shu'aib ini adalah golongan tatfif yang melakukan kezaliman di dalam jual beli mereka. Yang si penjual menzalimi pembeli, yang si pembeli menzalimi penjual. Maksudnya ada kerosakan, kemaksiatan yang mereka buat dengan tangan dia. Kufur tu satu benda dah, tetapi yang zalim tu yang Allah hukum. Antara yang lain, kisah Nabi Lut, selain mereka syirik satu perkara, mereka juga melakukan kezaliman, iaitu mereka melakukan hubungan sejenis. Kan? Melakukan hubungan sejenis. Yang itu menyebabkan Allah timpakan azab. Kemudian umat-umat Nabi yang lain, di antaranya Nabi Nuh, antaranya Nabi Saleh, Nabi Hud, mereka syirik kepada Allah dan mereka menyakiti Nabi-Nabi itu. Dari sudut keimanan, i'tiqad dia kufur, tapi menyebabkan Allah Ta'ala turunkan hukuman kepada mereka itu adalah kerana mereka melakukan kezaliman, kemaksiatan dari sudut perbuatannya. Apa maksud dari sudut perbuatan ni? Iaitu dia melakukan adalah tadi, sama ada dia menipu dalam timbangan, menzalimi orang lain dalam timbangan, dia melakukan hubungan sejenis dan yang sebagainya lah. Jadi di sini satu peringatan kepada kita. Allah Ta'ala tak akan hancurkan satu kaum, tak akan binasakan satu kaum, melainkan kaum itu sendiri yang melakukan kerosakan, kemaksiatan. Contoh, tuan-tuan, Allah tak akan timpakan musibah banjir di satu negeri, misal kalau kita nak ambil faham daripada konteks tafsiran ni, melainkan berlakunya banjir itu apabila kita sendiri tak jaga sistem peparitan kita. Kita sendiri buang sampah merata-rata. Kita sendiri potong bukit bukau ni tak mengikut kaedah yang betul. Kan? Menyebabkan berlakunya nanti banjir kilat, berlakunya tanah runtuh, berlakunya banjir besar-besaran. Perkara itulah yang berlakunya musibah. Okey. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dekat sini, sama ada tafsiran tadi
selagi mana ada umat yang melakukan kerja amal makruf nahi mungkar, Allah tak akan zalimi mereka. Sebab mereka itu adalah penduduk ataupun ahluha, kata Allah, muslihun, iaitu penduduk yang melakukan kebaikan. Ataupun yang kedua, iaitu mereka tidak melakukan kemaksiatan, tidak melakukan kejahatan. Maksiat ni bukan sekadar hubungan kita dengan Allah, tapi maksiat juga adalah hubungan kita dengan sesama manusia. Okey? Jadi ayat 116, 117 tu Allah Ta'ala berikan satu kesimpulan. Kenapa Allah hancurkan umat-umat terdahulu? Sebab inilah pengajaran dan didikan kepada kita, supaya kita tidak mengulanginya. Jadilah umat yang sentiasa buat kerja amal makruf nahi mungkar. Dan jadilah umat yang sentiasa berhati-hati, jangan kita melakukan kerosakan dan juga kemaksiatan. Okey? Baik, sekarang kita tengok 118. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah. Kata Allah Subhanahu wa taala, walau syaa rabbuka, kalau Allah berkehendak, boleh saja. Apa dia? La ja'alan nasa ummatan wahidah. Untuk jadikan manusia itu satu umat yang sama. Maksudnya semua orang beriman. Ada satu akidah, ada satu pegangan, ada satu syariat. Allah boleh buat. Walau syaa rabbuka. Allah Ta'ala kata, kalau Allah nak berkehendak, boleh buat. Memang Allah boleh buat. Wala yazaluna mukhtalifin. Akan tetapi manusia ni memang diciptakan untuk saling berselisih pendapat. Mukhtalifin. Mereka akan sentiasa dalam keadaan berselisihan. Kenapa manusia ni sentiasa berada dalam keadaan berselisih? Kenapa? Sebab manusia ni Allah Ta'ala telah berikan akal. Allah Ta'ala berikan kepada mereka akal. Dan mereka boleh berfikir. Okay? Ada satu konteks sampai mungkin cara faham ni lain, cara faham ni lain. Itu yang membezakan dan akan sentiasa berselisih. Kalau kita baca di dalam tafsir Al-Hafiz Ibn Katsir, dia kata apa? Perkataan mukhtalifin ni adalah kerana manusia akan sentiasa berselisih. Sama ada dalam soal agama dia, sama ada dalam soal keyakinan mereka, ataupun pandangan dan ikutan mereka. Sentiasa berselisih sebab manusia ada akal. Manusia ni ada akal. Dengan akal tu dia berfikir. Terima satu pandangan, dia berfikir. Yang ni pandang dari sudut yang lain, yang ni dari sudut pandang yang lain. Walaupun kadang-kadang berselisih itu memudaratkan, tapi tak nafikan. Kadang-kadang perselisihan itu menyempurnakan. Okay? Kita kena ingat. Kadang-kadang perkara yang membezakan kita tu bukan untuk kehancuran. Membezakan itu adalah saling menyempurnakan. Jadi Allah Ta'ala tak nafikan. Allah boleh cipta manusia ni satu akidah, satu syariat, satu pegangan. Tetapi memang itulah sifat manusia, mereka akan saling berselisih. Dan mungkin juga manusia akan terus berselisih sebab manusia memiliki syahwat. Dengan syahwat, dia akan lebih mengutamakan kepentingan peribadi dia, kepentingan diri dia berbanding daripada kepentingan orang lain. Okay? Jadi Allah Ta'ala sebutkan perkara ni sebab Allah nak bagi tahu kepada orang-orang yang buat kerja agama ni, buat kerja dakwah ni, begitulah. Sebab bila kita buat kerja agama, berdakwah seperti mana baginda Nabi SAW berdakwah pada orang Quraisy, mungkin baginda terfikir, para sahabat terfikir, kenapa Allah tak jadikan Mekah ni beriman terus? Allah boleh Islamkan, beri hidayah pada Abu Bakar As-Siddiq, pada Umar Khattab, pada Ali. Kenapa tak terus beri hidayah kepada Abu Jahal, kepada Abu Sufyan lebih awal lagi, pada Al-Walid bin Mughirah, pada Utbah bin Abi Rabi'ah, pada Umayyah bin Khalaf, macam-macam lagi musuh-musuh agama yang dahulu. Allah boleh beri awal lagi, tapi Allah nak bagi tahu, Allah Ta'ala boleh berkehendak buat macam tu. Semua sama. Tetapi itulah manusia. Mereka wala yazaluna mukhtalifin. Mereka itu orang yang sentiasa akan berada dalam keadaan berselisih. Okey? Sebab kita diberikan akal dan kita juga diberikan syahwat. Okey? Bila ada akal, cara berfikir, sudut pandang kita tak sama semuanya. Berbeza-beza. Bila ada syahwat, keinginan kita pun tak sama. Pun berbeza-beza. Jadi Allah Ta'ala sebutkan seperti itu. Lalu Allah Ta'ala menyebutkan,
illa man rahimallah man rahima rabbuk. Kata Allah, kecuali orang-orang yang Allah berikan rahmah. Yang ini kita kena perhatikan. Kecuali orang-orang yang Allah berikan rahmah. Yang ini Allah Ta'ala nak simpulkan cerita dia. Siapa orang yang Allah kecualikan ni daripada berselisih ni? Orang yang Allah berikan rahmah. Iaitu perkataan rahimah. Okay. Perkataan rahimah dekat sini, kata Ibnu Katsir, adalah merujuk kepada selagi mana manusia itu berpaut kepada Allah dan berpaut kepada Rasulullah. Orang itulah yang diberikan rahmah. Jadi kalau ibu-ibu yang dirahmati Allah buat nota, perkataan rahimah rabbuka, siapa yang dapat rahmah Tuhan ni, rahimah ni, iaitu orang yang selagi mana berpaut pada tali Allah dan seramai mana mereka yang mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah nabi-nabi yang terdahulu tu sampailah ke baginda Nabi SAW ni, Allah cerita memang itu sifat dia, seolah-olahnya macam satu tasliyah, hiburan pada Nabi. Bila Nabi SAW rasa lelah berdakwah, Allah Ta'ala berikan kekuatan. Sebab fasa surah Hud ni adalah fasa tahun ke-6 sampai tahun ke-10 kenabian. Kita kata fasa waktu yang Nabi struggle buat kerja dakwah ni. Jadi Allah Ta'ala nak bagi tahu, wahai Muhammad, kamu berdakwah ni bukan bersendirian. Umat-umat Nabi terdahulu pun mengalami masalah yang sama, menghadapi sifat manusia yang sama. Bukan Quraisy je yang ada perangai ni. Umat-umat Nabi terdahulu pun macam tu juga. Nuh macam tu, kaum Nabi Saleh macam tu, kaum Nabi Lut macam tu, kaum Nabi Shu'aib macam tu. Semuanya mengalami situasi yang sama. Dan yang keduanya, Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan kepada baginda Nabi SAW, bila berselisih ni, ada orang yang Allah berikan rahmah. Siapa orang yang Allah berikan rahmah? Iaitu orang yang apabila datangnya perselisihan, dia sentiasa berpaut kepada Allah dan sentiasa mengikuti Rasulullah. Orang ni lah namanya yang dapat rahmah. Bila kita cakap, apa itu rahmah? Bila saya nak dapat rahmah ni? Rahmah ni akan datang kepada orang yang Allah pilih dia untuk dia sentiasa berpegang kepada kebenaran di sisi Allah dan mengikuti Rasulullah. Umat-umat terdahulu kalau diikut Nabi, macam itulah dia akan dapat. Selamatlah dia. Beriman kepada Allah, selamatlah dia. Dan benda tu akan berterusan sampailah ke zaman baginda Nabi SAW, sampailah ke zaman kita. Lepas ni tuan-tuan, kita akan habis surah ni. Kita akan masuk surah baru. Saya akan bawa pada tuan-tuan macam mana Allah menjamin kepada Nabi SAW dan umat Nabi ni setelah kita mengkaji kisah para Nabi yang terdahulu. Nanti saya akan bawa tuan-tuan. Okey. Jadi perkataan marrahima rabbuka ni adalah orang yang beriman kepada Allah dan yang mengikuti Rasulullah. Allah Ta'ala akan menjamin keselamatan mereka dunia dan juga hari akhirat. Baik. Kejap Okey. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan walidzalika khalaqahum. Dan kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan untuk itulah Allah ciptakan mereka. Walidzalika khalaqahum. Dan untuk itulah Allah ciptakan mereka. Maksudnya Allah nak kata, Allah ciptakan manusia ni dalam keadaan berselisih, pegangan kita berbeza-beza, dalam keadaan berselisih dan juga dalam keadaan Allah Ta'ala nak berikan rahmah. Di sini tuan-tuan, kalau kita baca dalam pandangan para ulama, antaranya Al-Hasan Al-Basri dia kata apa? Apa yang dimaksudkan dengan walidzalika khalaqakum? Iaitu untuk itulah Allah ciptakan manusia itu, katanya Allah Ta'ala berkehendak untuk ciptakan manusia berbeza-beza. Bukan sekadar beza bangsa je, tapi berbeza juga pegangan kita, berbeza juga akidah kita. Allah Ta'ala sengaja bezakan. Kemudian, kalau kata daripada Abdullah bin Abbas, Allah Ta'ala ciptakan manusia ni begitu adalah kerana Allah cipta manusia ni dalam dua bentuk, dua kelompok.
Satu kelompok yang Allah berikan kebahagiaan, satu lagi kelompok Allah nak berikan kecelakaan. Sebab tuan-tuan, kita tak tahu erti bahagia, melainkan kita dah tahu erti kecelakaan. Oh, kita tahu ni jahat, maka kita tahu inilah baik. Kalau tak ada benda jahat, tuan-tuan, kita tak tahu apa itu baik. Macam berlaku siang malam lah. Kita tak akan faham erti siang kalau tak adanya malam. Dan kita tak tahu maksud malam apabila tak adanya siang. Jadi dengan adanya malam, baru kita sedar, oh inilah siang. Dengan adanya siang, kita tahu, oh inilah malam. Jadi perbezaan tu penting supaya kita dapat perbandingan. Kalau tidak, kita tak belajar sesuatu. Dan kita tak nampak apa itu yang nak disebutkan sebagai rahmah. Apa itu kebaikan, apa itu keimanan kepada Allah Ta'ala. Kalau semua sama kan, kita tak nampak beza. Kalau Allah nak ciptakan manusia, semua beriman, boleh. Allah dah ciptakan dah malaikat seperti itu. Allah dah ciptakanlah malaikat seperti itu. Tetapi untuk manusia ni, Allah bezakan. Allah bezakan. Sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca kisah Nabi Adam AS di dalam surah Al-Baqarah, di dalam surah Al-A'raf dan beberapa surah yang lain, Allah cerita tentang Adam. Kenapa kisah Adam yang Allah Ta'ala rakamkan dalam Quran, Allah cerita tentang Adam memakan buah larangan. Lalu Adam dikeluarkan daripada syurga. Kenapa cerita tu yang Allah ulangi? Kenapa tak cerita-cerita yang lain? Sedangkan Nabi Adam hidup 1000 tahun lebih. Ada beberapa riwayat sebut 1000 tahun lebih. Kenapa Allah Ta'ala cerita tentang itu? Tentang Nabi Adam AS telah makan buah larangan lalu dikeluarkan. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak highlightkan ada beberapa perkara sebenarnya. Pertama, Allah nak bagi tahu sifat manusia itu adalah melakukan kesalahan. Kerana mereka ada akal dan mereka ada syahwat. Dia melakukan kesalahan. Dan sifat Allah Ta'ala itu adalah memberikan pengampunan. Itu sebenarnya yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita. Okay? Sifat manusia memang akan melakukan kesalahan. Maka Allah Ta'ala pula sifatnya suka memberikan pengampunan. Kedua, Allah Ta'ala nak datangkan pengajaran pada kisah Adam tu adalah pada kisah Adam AS, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tunjukkan bagi sifat ahli syurga dan juga bagi sifat ahli neraka. Allah datangkan satu perbandingan. Kalau ahli syurga, sekalipun dia buat kesalahan, mengingkari perintah Allah seperti mana Adam dan Hawa, tapi sifat ahli syurga itu adalah segera kembali pada Allah dan bertaubat kepada Allah. Adam AS bila diturunkan daripada syurga, dia pun sebut, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia melakukan kesalahan, dia segera akui dan dia segera bertaubat. Manakala iblis pula, iaitu merujuk kepada teladan kepada kita, itulah sifat ahli neraka. Bila dia melakukan kesalahan, dia tak mengaku. Bahkan dituduh salah itu bukan salah dia, tapi salah Adam. Saya jadi macam ni sebab Adam. Sebab ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia kata sebab engkau ya Allah ciptakan aku lebih baik daripada Adam. Aku daripada api dan Adam daripada tanah. Sudahlah dia buat salah, dia salahkan orang lain, bahkan dia hukum keturunan orang tu untuk terus dia goda. Kan, dia salahkan Adam. Lalu dia berjanji nak goda pula keluarga Adam, anak cucu manusia ni untuk untuk melakukan kerosakan. Nampak? Ahli maksiat, ahli neraka, Allah nak tunjukkan beza dengan ahli syurga. Ahli syurga buat dosa, bertaubat. Ahli neraka buat dosa, dia salahkan orang lain dan dia terus tenggelam di dalam dosa dia. Itu sebenarnya Allah Ta'ala nak tunjukkan. Jadi, begitulah dengan kisah ni. Yang Allah Ta'ala nak bagi tahu manusia ni, kenapa Allah ciptakan mereka ni berbeza-beza? Sebab Allah Ta'ala nak tunjukkan, kata Abdullah bin Abbas, sebab manusia tu Allah ciptakan memang untuk membezakan ada yang Allah berikan kebahagiaan dan ada juga yang Allah Ta'ala nak memberikan kecelakaan. Dan Ibnu Katsir pula tambah lagi. Dia kata Allah Ta'ala ciptakan manusia ni walidzalika khalaqahum ni, macam itulah Allah ciptakan manusia, bererti Allah ciptakan manusia ini adalah untuk dirahmati. Apa maksud dirahmati? Supaya mereka beriman kepada Allah
dan mereka mengikut jalan kebenaran melalui jalan para rasul. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dekat sinilah popular satu hadis yang disebutkan di dalam beberapa riwayat. Kita ni dulu. Kejap kita tenang. Ada beberapa riwayat yang selalu disebutkan, yang selalu kita dengar, iaitu berkaitan tentang hadis umat Yahudi, umat Nasrani dan juga umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang sahih riwayat Abu Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan daripada jalur Abu Hurairah. Nabi kata apa? Golongan Yahudi berpecah kepada Ithna atau umat Yahudi ni, kata Nabi SAW, adalah terbahagi, berpecah kepada sama ada 71 ataupun 72 golongan. Dia ada firqah dia, ada 71 ataupun 72 golongan. Manakala pada golongan Nasrani pula, dia pecah kepada 71 dan 72 golongan juga. Dan kata Nabi SAW, manakala umat aku tu pula akan berpecah kepada 73 golongan. Maksudnya itu sifat manusia. Bukan kita je yang ada pecahan 73 golongan. Tapi Nasrani pun macam tu, Yahudi pun macam tu. Okay? Dan dalam hadis yang lain, bila Nabi SAW menyebutkan tentang umat dia akan pecah pada 7 golongan, maka sahabat baginda Nabi SAW pun bertanya, "Ya Rasulullah, manhum?" Kata Nabi SAW, kata para sahabat, "Ya Rasulullah, siapa mereka tu? Daripada 73 orang, 73 golongan yang terpecah-pecah ni, hanya satu sahaja yang masuk dalam syurga ni. Siapa mereka ni?" Kata Nabi SAW, "Al-Jamaah." Riwayat Ibnu Majah. Dia kata Al-Jamaah, iaitu orang yang duduk dalam keadaan jamaah. Jamaah dekat sini para ulama bincang, bukan hanya merujuk kepada majoriti. Sebab dia lain zaman, lain dia punya keadaan dia. Al-Jamaah ini adalah berpaut kepada kebenaran. Al-Jamaah itu berpaut kepada kebenaran. Siapa yang berada dalam kebenaran, itulah jamaah. Walaupun dia bersendirian. Okay? Walaupun dia bersendirian, selagi mana dia berada dalam keadaan jamaah, walaupun dia dalam kesendirian, selagi mana dia berada dalam kebenaran, itulah al-jamaah. Sebab apa? Sebab ada satu ukapan daripada Abdullah bin Mas'ud, yang mana Abdullah bin Mas'ud menyebutkan, dia kata, sesungguhnya jamaah itu adalah menepati ketaatan kepada Allah sekalipun kamu dalam keadaan bersendirian. Ini ucapan daripada Abdullah bin Mas'ud. Maksudnya jamaah tu ada satu zaman, ya, jamaah tu majoriti berada dalam ketaatan. Ada satu zaman majoriti tak berada dalam ketaatan. Kita kena bezakanlah. Jadi sebab itu Abdullah bin Mas'ud kata jamaah itu adalah merujuk kepada selagi mana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Taala ada sebut dalam Quran, tuan-tuan. Allah Taala menyebutkan kepada baginda Nabi, wa in tuti' aktsara min fil ardi yudilluka an sabilillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, kalau engkau taat kepada majoriti, aktsara man fil ardi, majoriti manusia yang ada kat atas muka bumi, nescaya mereka akan sesatkan engkau. Yudilluka fi sabilillah. Dia akan sesat engkau daripada jalan Allah. Kenapa Allah sebut macam tu? Sebab majoriti zaman Nabi berada dalam keadaan kesesatan. Orang-orang Quraisy sesat masa tu. Jadi Allah tak benarkan. Jadi kalimah jamaah ni jangan difahami mesti kena ikut majoriti, tak sebenarnya. Okay? Majoriti itu adalah siapa yang selagi mana berada di jalan kebenaran, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya sebutkan hadis ni, tuan-tuan, sebab nak bagi tahu sifat manusia macam itulah. Sifat manusia ni, iaitu mereka sentiasa dalam keadaan berselisih. Okay, manusia ni sentiasa berada dalam keadaan selisih. Okey, baik. Kemudian Allah Taala sebut lagi, wa tammat
kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan demikian itulah sempurnalah kalimah Tuhan kamu. Sempurnalah janji Allah Taala itu, la amla'anna, Allah sendiri nak memenuhi jahannam, neraka jahannam itu, minal jin, daripada kalangan jin, wan nasi ajma'in, dan juga daripada kalangan manusia. Bererti tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala memang ciptakan adanya syurga dan neraka sebab ada makhluk Allah Taala ni akan ke syurga dan akan ke neraka. Tapi Allah tak akan zalimi kita lah. Kita diberikan pilihan sama ada nak ke syurga ataupun nak ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Okey, ini adalah kesimpulan-kesimpulan daripada 7 nabi yang kita dah bincang panjang di dalam surah Hud. Okey. Baik, kita tengok ayat yang ke-120. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Kata Allah Taala, wa kullan, dan setiap, naqussu 'alaika, kami ceritakan kepada kamu wahai Muhammad, min amba'ir rusul, daripada berita-berita para rasul yang dahulu ni. Semua yang kami ceritakan kepada kamu wahai Muhammad, ma nuthabbitu bihi fuadak. Semuanya itu adalah menguatkan jiwa kamu, menguatkan hati kamu. Dekat sini tuan-tuan, Allah datangkan kisah para nabi. Allah datangkan dialog-dialog untuk menunjukkan inilah kebenaran wahyu. Mana mungkin tuan-tuan, zaman Nabi itu orang tak tahu apa yang berlaku pada Nabi Saleh. Orang tak tahu apa yang berlaku pada kisah Nabi Nuh. Orang tak tahu apa yang berlaku kepada kisah Nabi Musa, Shu'aib. Tapi Allah datangkan kisah itu bukan kisah, tapi Allah datangkan dialog. Ini ucapan Nuh, ini ucapan Saleh, ini ucapan orang yang menentang para rasul. Bukankah itu menunjukkan satu kebenaran, dirakamkan? Dan kita pasti itu adalah wahyu. Siapa boleh rakamkan tuan-tuan dialog si fulan? Kita baca buku sejarah negara kita tuan-tuan, kita tahu yang mana kemerdekaan kita daripada sekian-sekian kronologi. Tapi adakah kita tahu di sebalik berlakunya kemerdekaan itu, apakah dialog di belakang peristiwa itu? Kita tak tahu. Kita tahu tuan-tuan, ada dialog tuan-tuan. Ni Tunku Abdul Rahman sebut macam ni. Kemudian daripada British sebut macam ni pula. Kemudian pimpinan-pimpinan utama ada sebut macam ni. Kita tak tahu tuan-tuan, tak tahu. Secara umum kita tahu, tapi Quran menunjukkan perbezaan dia. Quran bukan sekadar datangkan cerita, tapi Quran datangkan dialog orang, watak-watak yang terlibat dalam cerita. Itu menunjukkan satu kebenaran. Apa yang berlaku orang lain tak tahu, Nabi tahu. Kerana ini adalah wahyu. Okey, menguatkan jiwa Nabi. Apatah lagi kisah para Nabi itu menjadi penguat jiwa. Kalau hari ini kita sebut sebagai inspirasi. Kita ada teladan kita. Kita ada role model kita. Kita ada contoh-contoh kita yang kita boleh ikuti. Yang kita boleh tiru dan sebagainya lah. Ini gambaran yang Allah Subhanahu Wa Taala nak datangkan penguat pada Nabi. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, ma nuthabbitu bihi fuadak ni tuan-tuan, dia jadi kekuatan pada Nabi. Kita akan jumpa nanti lepas ni. Okey, saya nak sebutkan sikit tuan-tuan. Pertama, ada kisah daripada Nabi Yusuf. Lepas surah Hud, surah Yusuf kan tuan-tuan. Surah Yusuf ni diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu pada tahun ke-10. Pada tahun dipanggil Amul Huzun, tahun Nabi bersedih. Nabi lepas kewafatan pak ciknya dan Nabi baru lepas kewafatan isteri dia. Tapi Nabi tak murung. Nabi tak terus menyalahkan takdir. Tapi apa yang Nabi buat? Nabi bangkit daripada kesedihan. Nabi keluar daripada rumah dia, bahkan Nabi keluar daripada kampungnya dan Nabi pergi dakwah di Taif. Itu satu kekuatan yang kita kena pelajari dan kita kena tiru pada Nabi tuan-tuan. Lagi terduduk kita, lagi cepat kita bangkit dan kita bangun. Dan Nabi SAW tunjukkan semangat perjuangan tu kuat. Memang Nabi ni berjiwa fighter lah. Waktu dia dalam keadaan terduduk, dia bangun dan dia keluar untuk berdakwah. Kekuatan tu datang daripada mana tuan-tuan? Yang menguatkan jiwa Nabi, antaranya kisah Yusuf
Antaranya pada kisah Yusuf. Kisah Yusuf tu menjadi penguat pada Nabi. Dan kisah Yusuf tu dia datang pada Nabi tuan-tuan, tahun ke-10 adalah tahun sebelum Nabi hijrah. Cuba tuan-tuan bayangkan. Kalau ada orang tuduh Nabi Muhammad, kamu datang cerita Nabi Yusuf ni kisah Nabi Bani Israel. Tapi orang Yahudi tak berani sebut hujah tu pada Nabi. Sebab apa? Kisah Yusuf ni tak popular dalam kalangan orang Bani Israel. Sebab Nabi Yusuf ni adalah Nabi yang membawa Bani Israel masuk ke Mesir. Nabi Musa ni dia bawa Bani Israel keluar daripada Mesir. Jadi kisah tu tak popular. Sudahlah tak popular. Orang Bani Israel pun tak tahu cerita tentang Nabi Yusuf. Tapi baginda Nabi SAW tahu cerita Nabi Yusuf ni detail. Daripada dia kecil, dia berbeza dengan adik-beradik dia. Betul kan tuan-tuan? Dia berbeza dengan adik-beradik dia. Lalu dia dipindahkan ke Mesir. Lalu apa yang berlaku? Allah datangkan cerita tentang Yusuf. Nabi daripada Bani Israel ni detail. Bahkan dibawakan dialog-dialog pula antara Nabi Nabi Yusuf AS dengan orang-orang yang berada di sekitar dia. Benda ni tuan-tuan adalah satu mukjizat. Sebab kalau orang tuduh Nabi ambil cerita daripada orang Yahudi, ingat surah Yusuf ni turun sebelum Nabi jumpa orang Yahudi, sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Maksudnya sebelum bertemu dengan orang Yahudi, Nabi dah bawa cerita tentang Nabi mereka. Yang mereka pun tak tahu pun sangat kisah tentang Yusuf alaihissalam. Okey? Itu sebab Allah Ta'ala kata manusabbitu bihi fuada. Banyak kisah-kisah Nabi ni yang menjadi petunjuk, hidayah dan menjadi kekuatan jiwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia samalah dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Nanti depan ni tuan-tuan kita bincang tentang kisah Nabi Musa. Kita masuk surah baru, kita bincang kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa banyak dalam Quran. Ada sebab-sebab dia tuan-tuan. Ini adalah sebagai penguat jiwa Nabi SAW. Okey, kemudian Allah kata apa lagi? Waja'aka fi hadhil haqq. Kata Allah Ta'ala, dan telah datanglah kepada kamu dalam berita ini adalah kebenaran. Inilah kebenaran yang saya sebutkan tadilah melalui kisah para Nabi. Okey? Sebab Nabi bercerita tentang Nabi-Nabi Bani Israel. Orang Bani Israel tak argue pun kisah Nabi yang ada dalam Quran. Tak ada argue pun. Bahkan mereka dengar cerita yang ada dalam Quran itu lebih detail tentang para Nabi mereka. Adanya kebenaran. Wa mau'izah. Dan juga adanya satu pengajaran, nasihat. Wa zikra, dan peringatan lil mukminin, untuk orang-orang yang beriman. Ini tujuan Allah datangkan kisah para nabi. Sebab ingat, kisah para nabi ni sebagai role model lah kepada kita semua. Dan akhirnya Allah Ta'ala tutup surah ini dengan perkataan, kata Allah Ta'ala, wa kullil ladzina la yu'minuna malu ala makanatikum inna amilun. Allah datangkan ancaman. Allah kata apa? Waqul, katakanlah wahai Muhammad, lilladzina la yu'minun, kepada orang-orang yang tak nak beriman. Maksudnya Allah pesan pada Nabi, kalau kita dah berdakwah, kita dah datangkan peringatan, kita dah berikan ancaman, kita dah datangkan contoh-contoh teladan daripada para nabi ni, kalau dia still tak nak beriman, bagi tahu pada mereka, i'malu ala makanatikum. Dah, kamu buat apa yang kamu nak buat. Pergi buat. Ikutlah apa yang kamu nak buat, buatlah, Allah kata. Tapi pesan pada mereka, inna amilun, kami juga akan buat. Kami juga akan buat ni apa tuan-tuan? Maksudnya kami juga akan mengazab kamu mengikut cara kami. Kamu pilih keputusan kamu di dunia macam ni, kami yang akan menilai dan akan membalas perbuatan-perbuatan kamu seperti mana yang kami nak di hari akhir. Begitu Allah Ta'ala suruh pesan sebagai ancaman kepada orang-orang yang tak nak beriman. Dan Allah Ta'ala sebut lagi, wantaziru inna muntazirun, kata Allah Ta'ala. Dan kamu tunggulah, sesungguhnya kami pun menunggu. Kamu tunggulah dan sesungguhnya kami pun menunggu. Apa maksudnya? Kamu tunggu dan kami pun tunggu. Maksudnya kamu tunggulah azab, akibat yang kamu buat daripada perbuatan kamu, dan kami juga akan tunggu. Nabi juga akan tunggu. Yang mana kita akan tengok di hari akhirat. Siapa yang berada di pihak yang benar dan siapa yang berada di pihak yang batil. Sebab Quraisy selalu mencabar-cabar Nabi kan.
Kalau betul kamu benar Muhammad, kenapa kamu miskin? Kami ni kalau benar Tuhan tak suka, kenapa Tuhan pilih kami jadi pemerintah? Kenapa Tuhan bagi kami nikmat, beri kami kekayaan, jadi penguasa? Itu hujah dia. Jadi apa jawapan yang Nabi boleh berikan? Tak apalah. Saya dah berikan kebenaran, saya dah tunjukkan inilah bukti-bukti kebenaran, tak nak beriman tak apa. Kamu buat apa yang kamu nak buat, nanti Allah akan balas apa yang kamu buat. Kamu tunggu azab, kami pun akan tunggu. Di hari akhirat kita akan tengok siapa yang berada di pihak yang benar. Okey? Baik, kemudian ayat yang ke-123, penghujung kepada surah Hud ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kemuncak kekuasaan dia itu walillah, dan bagi Allah Taala itu ghaibus samawati wal ard. Dia mengetahui perkara-perkara ghaib, rahsia yang ada di langit. As-samawat, Allah sebut dalam bentuk plural. 7 petala langit ni semua tu di dalam ilmu Allah. Wal ard, dan bumi itu berada di dalam ilmu Allah. Wa ilaihi yurja'ul umur, dan kepada Allah lah dikembalikan seluruh urusan. Semua urusan ni kembali pada Allah. Kulluhu fa'buduhu wa tawakkal alaihi. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, minta maaf. Wa ilaihi yurja'ul umuru kulluh. Tak maaf Dan kembalilah kepada Allah seluruh semua urusan langit bumi ni. Fa'buduhu, kata Allah, maka perhambakan diri kepada Allah. Wa tawakkal alaihi, dan berserah diri kepada Allah. Allah Ta'ala ajar pada kita perhambakan diri pada Allah dan tawakal kepada Allah. Kerana dua-dua ni adalah keterikatan hati kita dengan Allah Ta'ala. Okay? Orang yang memperhamba diri kepada Allah ni sebab keterikatan hati dia kepada Allah. Orang yang tawakal kepada Allah kerana keterikatan hati dia kepada Allah Ta'ala. Okay? Apa yang dia buat, dia meyakini apa yang Allah janjikan. Kita akan jumpa surah baru ni tuan-tuan. Nanti akan bincang. Macam mana Allah Ta'ala sebut. Pertama, fa'buduhu, perhamba diri pada Allah. Kedua, wa tawakkal alaih, tawakal pada dia. Wa ma rabbuka bighafilin, dan Allah sekali-kali tidak akan lalai amma ta'malun, dengan apa yang telah kamu lakukan. Baik. Sebelum kita masuk surah baru tuan-tuan, saya nak cerita sikit. Kita akan sambung kepada surah Al-Qasas. Kenapa saya cerita surah Al-Qasas? Saya pilih surah ni tuan-tuan. Ini surah yang berada di juzuk 20. Sebab surah ini dia turun di fasa yang sama dengan surah Hud, iaitu sekitar tahun ke-6 sehingga tahun ke-10 kenabian di Mekah. Okey, dia turun di fasa yang sama. Walaupun itu adalah surah yang saya tak ingat surah, jauhlah surah ni, surah yang ke-28. Ni surah 11 Hud, tu surah 28. Okey, dari sudut susunan dia jauh. Tetapi cerita dia berkait. Dan surah Al-Qasas bercerita tentang Musa. Surah Hud cerita Musa sikit je, kita dapat sedikit je. Tapi surah Al-Qasas Allah Ta'ala cerita hampir kebanyakan ayat di dalam surah Al-Qasas bercerita tentang Nabi Musa alaihi salam. Kita akan ambil pengajaran banyak pada Nabi Musa. Sebab kisah Nabi Musa ni menjadi penguat pada Nabi. Baik. Pada surah Al-Qasas tu nanti tuan-tuan, ada 2 benda yang Allah sebut. Pertama, Allah Ta'ala meletakkan kepada orang mukmin ni keyakinan untuk menyampaikan hal tauhid. Bila kamu percaya dengan kebenaran tauhid, sepatutnya kamu berani untuk menyampaikan risalah tauhid ni. Kalau orang yang berada di pihak yang benar, dia berani kan tuan-tuan? Jadi sebab itu Allah kata fa'buduhu. Kalau kamu berani, kamu yakin kebenaran tauhid ni, kamu kena berani menyampaikan. Fa'buduhu, kamu perhambalah diri pada Allah. Buatlah. Kamu yakin, kamu kena berani. Wa tawakkal alaihi, dan lepas tu kamu kena tawakal kepada Allah. Kerana apa? Kamu juga kena berani menghadapi macam-macam kesulitan dalam menyampaikan risalah tauhid. Bila kita menyampaikan hal tauhid ni, buat kerja yang Allah perintahkan, kita kena berani untuk menghadapi banyak kesulitan, banyak cabaran-cabaran. Dan itulah keterikatan hati kita pada Allah. Sebab ada janji-janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita kata, oh saya dah buat kerja agama ni. Selagi mana kita tak teruji, selagi itu belum lagi capai kita kata dakwah yang sebenar. Kita boleh saksikan para nabi bila menyampaikan kerja agama dia, menyampaikan risalah dakwah dia,
pasti dia akan ditentang. Pada waktu itulah tawakal kita teruji. Waktu itulah tawakal kita kepada Allah teruji. Allah menjamin semua janji-janjinya. Sebab itu ayat ni Allah tutup dengan apa? Wa ma rabbuka bighafilin. Allah Subhanahu wa taala dia tidak akan lalai amma ta'malun, apa yang telah kamu lakukan. Okey, banyak tu lepas ni kita akan bincang tentang. Tapi itulah satu perkara yang kita pelajari daripada kisah daripada surah Hud, daripada para nabi yang terdahulu. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita masuk kepada surah Al-Qasas. Alhamdulillah selesai pada surah Hud. Mudah-mudahan diberikan kefahaman dan diberikan kesempatan yang akan datang untuk kita belajari lagi, kaji lagi sekali pada kisah surah Hud ini insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tengok pada surah Al-Qasas. Soalan ke Ustaz? Waalaikumsalam. Saya ada soalan sikit. Nak cuba nak fahamkan. Tadi Ustaz kata Allah tak turunkan musibah selaginya ada kebaikan. Kan? Something like that kan? Betul. So, I'm trying to understand the context lah kan? Macam apa yang berlaku di sekarang ni, kita tahu what's happening dekat Gaza ni kan? Okey. Kita tahu ramai je orang Palestin yang baik-baik, yang hebat-hebat, yang ni. Tapi nampaknya musibahnya berlanjutan begitu lama. Macam mana kita nak understand ayat tu dengan apa yang berlaku, Ustaz? Okey, baik. Dekat sini kita kena faham maksud musibah dengan maksud ujian. Maksud musibah dengan ujian. Selalu sebagai manusia kita melihat musibah ni adalah sesuatu yang kita tak sukalah. Benda yang kita rasa macam pembunuhan, kematian, peperangan, ini musibah. Kita lihat sebagai musibah. Tetapi tuan-tuan, sebenarnya musibah dan ujian ni dilihat dari sudut konteks kesan dia pada kita. Boleh jadi musibah tu datang daripada bentuk kenikmatan. Macam Firaun, dia dapat nikmat ketenteraan, dia dapat nikmat kesihatan, dia dapat nikmat puasa. Itu bukan nikmat untuk dia, itu musibah untuk dia. Sebab kita kena faham, boleh jadi satu benda yang kita tak suka itu adalah ujian, dia bukan musibah. Dan boleh jadi juga benda yang kita nampak macam nikmat, ia bukan nikmat, dia bukan ujian, tetapi dia adalah musibah pada kita. Macam mana kita nak fahami tuan-tuan? Tengok pada kesan dia. Kalau ada satu perkara tu datang kepada kita, tak kisahlah benda baik ataupun benda buruk, tapi menjadikan kita berpaut kepada Allah, kembali kepada Allah, kuat hubungan dengan Allah, itu ujian. Itu ujian. Dan kalau kita melihat sesuatu tu memberikan kesan kepada kita jauh daripada Allah, menjadikan kita mengingkari perintah Allah, itu musibah. Sebab itu ini pandangan saya lah, tak tahulah pandangan orang lain macam mana. Tapi bila melihat pada peristiwa Gaza tu, susah untuk saya katakan ni musibah ni. Dia macam konteks kita lah. Berlaku kat negeri kita, ni ujian untuk kita. Berlaku dekat negeri orang banjir besar, ni musibah untuk dia. Seolah-olahnya dia buat maksiat, dia kena musibah. Bila kena dekat negeri kita banjir, ni bukan musibah, ni ujian untuk kami. Dia macam tak adil kan? Kita letakkan tempat dia. Jadinya, fahaman kita, benda tu dia dalam bentuk yang sangat subjektif. Tapi kita akan fahami benda tu kepada diri kita. Kalau benda tu datang kepada kita, menjadikan kita dekat pada Allah, anggaplah itu ujian yang mengangkat darjat kita. Tapi kalau sesuatu tu menjauhkan kita daripada Allah, muhasabahlah, itu adalah musibah kepada kita. Wallahualam, itu je lah puan yang saya boleh jawab. Jazakallah khair. Baik. Okey. Nak ni sikit Ustaz. Sila. Kak. Daripada apa yang Ustaz cakap tu kan, Ustaz, sebelum saya faham, sebelum saya ada terdengar, saya memang pun sedih, sangat-sangat sedih. Sekarang ni pun kalau tengok video-video di Gaza memang sangat sedih. Bila saya mula faham ada hikmah dan untuk membenarkan apa yang telah difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran dan disabdakan oleh Nabi SAW, ya kita memang tak mahu Yahudi ada di Palestin, kita tak suka, tapi Allah letakkan hikmah di situ dan pasti yang dijanjikan oleh Allah tu kita sedih dengan apa yang berlaku kan kepada masyarakat dan umat Islam di Palestin. Tapi ini adalah janji Allah dan Rasul dalam Al-Quran.
Allah tidak akan mengingkari janjinya cepat atau lambat. Bila masa Yahudi akan dibantai, dibalas, itu bukan kerja kita. Serahkan kepada Allah. Jadi apa kita perlu buat, mainkan peranan kita untuk menghadapi masalah seperti ini. Jangan sampai kita lalai solat kita, terlepas untuk berdoa. Kita jalankan tanggungjawab kita sebagai hamba. Itu je yang saya faham, insya-Allah. Allah alam. Baik, terima kasih Kak. Terima kasih. Saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir kata macam ni. Bila dia bawa tadi kan, bila Allah kata aku ciptakan manusia ni boleh je dalam bentuk satu umat, satu akidah. Tapi manusia ni memang bersifat untuk sentiasa berbeza. Kerana dia ada syahwat dan dia ada akal dia. Jadi Ibnu Katsir dibawakan hadis daripada Nabi yang umat manusia ni memang berpecah. Umat Nabi sendiri berpecah pada 73. Dan dia melihat apa? Dia kata perpecahan itu sebenarnya kalau kita tengok kita sedih lah. Kenapalah kita berpecah? Sedangkan kita kata saya mentauhidkan Allah. Tapi kita berpecah. Tapi Ibnu Katsir kata apa? Bila kita nampak berlakunya perpecahan itu, sebenarnya itulah bukti membenarkan Quran dan membenarkan hadis Nabi. Nampak tak? Dia melihat dari sudut yang macam tu pula. Memang kita sedih. Kenapa kita berpecah? Tapi itulah sifat manusia. Dia memang macam tu. Dan dari satu sudut kita melihat itulah membenarkan apa yang Allah firmankan dan membenarkan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Samalah kisah di Gaza ni. Memang kita sedih tuan-tuan. Kita nak bantu apa yang daya kita boleh buat, kita buatlah. Kita menyampaikan, berikan kesedaran, itu yang kita mampu buat. Tetapi dari satu sudut, kita lihat juga berlakunya peristiwa ni atas ketetapan Allah. Qadar Allah dah tetapkan. Dan itu juga adalah membenarkan seperti mana yang Allah firmankan dan membenarkan daripada hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey? Itu menguatkan lagi sepatutnya keimanan kita kepada Allah dan Rasul. Sebab Nabi sebut banyak dah hadis-hadis berkaitan tentang akhir peristiwa-peristiwa macam ni yang sepatutnya kita lebih meyakini, oh saya ni lepas ni tak sepatutnya tak ada rasa keliru dah. Tak rasa ni dah. Sebab apa yang Nabi sampaikan terbuktilah dia adalah wahyu daripada Allah. Itu jelas yang saya boleh sampaikan. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita masuk kepada surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas ni dinamakan sebagai Al-Qasas kerana dua perkara. Sebab dia menjadi intipati kepada dua kisah di dalam surah Al-Qasas. Separuh daripada surah Al-Qasas ni bercerita berkaitan tentang kehidupan Nabi Musa. Daripada Nabi Musa kecil sampailah Nabi Musa ni bertembung dengan Firaun. Dan yang keduanya adalah berbicara berkaitan tentang Qarun. Okey, jadi dua kisah ni yang mendominasi surah ni maka dinamakan sebagai Al-Qasas, iaitu surah kisah-kisah, surah cerita-cerita. Dan surah Al-Qasas ni dia ada kembar dia. Surah Al-Qasas ni ada kembar dia. Dia ada 3 kembar. Pertama pada surah Taha, yang kedua pada surah Asy-Syu'ara, dan yang ketiganya pada surah Al-Qasas. 3 surah ni kembar. Kembar dia pada intipati dia, iaitu ketiga-tiganya bercerita tentang kehidupan Nabi Musa alaihissalam. Okay, dia bercerita tentang kehidupan Nabi Musa alaihissalam. Dan dia bercerita tentang janji Allah orang yang berpegang kepada tauhid dan menyampaikan tauhid. Ini penting. Okay? Untuk orang yang berpegang kepada tauhid dan menyampaikan kepada tauhid. Sebab itu tuan-tuan, pada surah Al-Qasas ni Allah Subhanahu Wa Taala bercerita tentang dua. Iaitu Allah Taala bicara tentang orang yang berpegang kepada tauhid ni dan dia diberikan keberanian untuk menyampaikan tauhid. Dari keberanian untuk sampaikan tauhid melalui kisah Musa alaihissalam. Macam mana pun tribulasi ataupun ujian dia, dia tetap ada keberanian untuk menyampaikan walaupun dia berhadapan dengan Firaun. Dan yang kedua iaitu kesanggupan dia sabar menanggung segala kesusahan. Yang ni kita baca tadi tu, iaitu fa'buduhu tadi tu kan, perhambakan diri pada Allah wa tawakkal alaihi, dan tawakal pada dia. Okey, bila kita nampak ini adalah kebenaran dari sudut i'tiqad kita, kebenaran dari sudut tauhid, pegang sungguhlah. Saya pegang sungguh ni. Dan kita ada rasa nak orang lain dapat juga hidayah. Kita nak orang lain berpegang dengan kebenaran ni sebab kita tahu ini benar. Dan yang kedua, kita juga kena ada kesanggupan. Kesanggupan ni
untuk terima segala ujian ni apabila adanya tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak ada tawakal pun kita tak boleh. Kita takut dalam serba-serbi. Kita takut kalau saya macam ni nanti saya akan terpisah, saya macam ni akan berlaku musibah, macam-macam kita akan fikir, macam-macam. Tapi bila kita yakin tawakal tu pada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kekuatan, kesanggupan untuk menghadapi ujian-ujian orang yang menyampaikan risalah tauhid dan risalah kebenaran daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Surah Taha ni tuan-tuan. Okey, sebelum kita lanjutkan. Surah Taha, minta maaf. Surah Kisah Yusuf dan surah Al-Qasas ni dia ada persamaan dan dia ada perbezaan. Okey. Dia seronoknya kalau tadi baca surah Hud tu kita sama surah Yusuf, tapi surah Yusuf kita dah pernah baca dah. Pada kisah Yusuf tu Allah Ta'ala datangkan perbezaan. Kisah Yusuf tu Allah datangkan perbezaan. Sebab Nabi Musa dengan Nabi SAW ni dia ada persamaan. Okay? Nabi Musa dengan Nabi SAW ni dia ada persamaan. Sebab itu bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan kepada Nabi SAW agar pergi berdakwah kepada kaum kerabat dia, Allah kata apa? Wa anzir ashiratakal aqrabin, kata Allah. Wahyu yang Allah perintah pada Nabi untuk buat dakwah terang-terangan tu, Allah kata wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada kaum kerabat kamu. Ayat tu datang daripada surah Asy-Syu'ara yang bercerita tentang Musa. Okey. Sebab Musa tu dia ada persamaan dengan Nabi. Ini kita bincang nantilah. Okay. Nabi Musa tu dia ada persamaan dengan Nabi SAW. Dan kisah Musa tu lah menjadi kekuatan pada Nabi. Jadi inspirasi pada Nabi. Fuadak tadi, dia menguatkan hati Nabi. Manakala kisah Yusuf adalah berbeza dengan Nabi Musa AS. Nabi Yusuf ni dia berbeza dengan Nabi Musa dan dia berbeza dengan Nabi SAW. Itu menunjukkan adanya perbezaan, tapi perbezaan yang menyempurnakan. Contohlah, kita bawa sikit contoh tuan-tuan. Contoh kalau kita tengok dalam kisah Nabi Yusuf dengan Nabi Musa, Nabi Yusuf ni dia kisah tentang ayah dia yang kehilangan anak. Tapi kalau kisah Nabi Musa, dia cerita tentang seorang ibu yang kehilangan anak. Nampak tak? Dia cerita yang hampir sama, tapi keadaan tu berbeza. Yang ini ayah, ni ibu. Kalau kita tengok kisah Nabi Musa, kita dengar cerita mak dia. Tapi siapa ayah dia? Tapi bila kita cerita tentang Nabi Yusuf, kita tahu tu ayah dan datuk dia. Tapi siapa ibu dia? Macam tu. Okay? Kemudian tuan-tuan, pada kisah Yusuf AS, Allah Ta'ala bicara berkaitan tentang Yusuf dan abang-abang dia. Tapi bila Allah Ta'ala cerita tentang Musa, Allah cerita tentang Musa dan kakak-kakak dia. Betul? Kan? Nabi Yusuf dan abang-abang dia, Musa pula dengan kakak-kakak dia. Kemudian Nabi Yusuf AS pula dia dicampakkan di dalam air, iaitu di dalam perigi, yang menjadi kesulitan pada dia dengan niat yang jahat. Nabi Musa AS pun dicampakkan ke dalam air, tetapi dengan niat yang baik, iaitu dihanyutkan sampailah ke istana. Nampak? Cerita hampir sama tuan, tapi ada perbezaan. Okey. Cerita-cerita ni kita istilahkan sebagai tasliyah. Dia hiburan untuk orang yang buat kerja dakwah. Hiburan buat orang buat kerja dakwah. Sebab orang kerja dakwah ni tuan-tuan, dia mencontohi dan meladani akar. Apa sifat akar tuan-tuan? Kalau ada batu di bawah, dia turun ke bawah. Kalau ada batu di bawah, dia akan naik ke atas. Akar ni dia sentiasa berjalan. Dia sentiasa berjalan. Walaupun ada ujian, ada halangan, dia tetap berjalan dan dia tetap menyusul. Kan? Dan akhirnya dia tetap tumbuh juga. Allah nak bagi tahu, ujian-ujian dalam kisah para nabi ni kepada Nabi SAW, dia bukan kepada kamu saja wahai Muhammad, tetapi kepada umat-umat yang lain, pada nabi-nabi yang lain, dan ujian mereka berbeza-beza. Allah datangkan contoh itu kepada baginda Nabi. Nabi Musa AS, dia berakhir di istana dan dia berhadapan dengan ujian daripada isteri pemerintah. Nabi Yusuf AS, dia berakhir di istana dan dia berhadapan dengan raja iaitu Firaun. Nampak? Dua benda yang hampir sama tuan-tuan tapi berbeza. Sebab ujian begitu juga dan kerja dakwah macam itu juga. Semua orang hampir keadaan. Okey? Kemudian, waktu dihanyutkan Nabi Musa, diselamatkan oleh seorang wanita. Lalu dibawa kepada suaminya.
kisah Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh Al-Aziz, lalu dibawa kepada isterinya. Kan? Kita boleh tengok tuan-tuan. Kalau nak cerita panjang lagi lah. Tapi itu antaralah perkara-perkara yang tuan-tuan boleh perhatikan. Hampir-hampir sama. Okay, hampir-hampir sama. Hampir banyak perbezaan di antara Nabi Musa dan juga Nabi Yusuf. Tapi perbezaan itu bukan nak tunjukkan adanya percanggahan. Tidak. Tetapi adalah untuk sebagai penyempurnaan di dalam kerja-kerja dakwah untuk baginda Nabi SAW. Sebab itu, surah ni turun pada fasa Nabi struggle untuk menyampaikan risalah dakwah. Dia menjadi hiburan kepada baginda Nabi SAW. Okey, baik tuan-tuan dirahmati Allah. Sekarang kita tengok pada kisah Nabi Musa di dalam surah Al-Qasas. Pada kisah Musa di dalam surah Al-Qasas, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala telah bahagikan kepada 5 perkara. Ini 5 subtopik dia yang paling utama. Kita akan detailkan nanti bila kita masuk ke ayat-ayat tu, kita akan detailkan. Tapi untuk nota yang awal ni tuan-tuan, mukadimah setiap surah ni kita bincanglah sikit. Ada 5 topik utama sebenarnya. Pertama adalah berkaitan tentang Firaun sebagai pemimpin Mesir. Okey, tentang Firaun sebagai pemimpin Mesir. Dan Firaun telah menjalankan kerja dia untuk melemahkan orang yang menentang dia. Apa kerja yang dia buat adalah dia memecah-mecahkan dan menjadikan rakyatnya berpuak-puak. Sebab perpecahan itu menyebabkan mereka hilang kekuatan untuk menjatuhkan Firaun, menampakkan Firaun itu kuat. Sebab di antara mereka itu lemah kerana mereka berpecah-pecah. Yang itulah yang menjadi teladan kepada baginda Nabi SAW. Macam mana baginda Nabi ni nak lihat untuk menjatuhkan Abu Jahal, yang mana Mekah tu dipimpin dengan keturunan kuat ni, semangat Aswabiah. Macam mana nak jatuhkan mereka ni kalau Firaun ada kekuatan dia, kekuasaan dia. Jadi clue dekat situ adalah dengan menghimpunkan, mengumpulkan kekuatan, dengan jangan ada kalangan kita ni berpecah. Jangan ada kalangan kita ni berselisih yang membawa kepada perpecahan. Berselisih yang memberikan kesempurnaan tu tak ada mengapa. Tapi yang berselisih untuk menjatuhkan, ini yang bahaya. Sebab itu Nabi SAW ni diberikan pengajaran ni kerana Nabi Musa dan juga Nabi SAW ni sama. Nabi Musa dia jadi Nabi dalam keadaan dia terkejut. Ini kita boleh tengok dalam surah Toha. Allah Ta'ala cerita pada awal tu. Nabi Musa ni dia naik Bukit Tursina tu. Okay, dia naik Bukit Tursina tu dalam keadaan dia harap dia dapat api. Nanti kita cerita nanti kita akan masuk surah tu sikit. Dia nak dapatkan api dekat atas bukit tu. Tiba-tiba dia tak sangka itulah waktu yang dia dipilih untuk jadi Rasul. Okay, tiba-tiba. Macam itulah dengan baginda Nabi SAW. Yang asalnya dia naik ke Gua Hira tu untuk dia muhasabah diri dia. Tiba-tiba Allah turunkan wahyu melantik Nabi menjadi Rasul. Sedang waktu tu mereka ni, Nabi Musa, Nabi SAW, dia tidak ada ketenteraan. Dia tak ada sesiapa yang kita kata menjadi penyokong, penguat dia. Tiba-tiba dia jadi Rasul untuk buat kerja dakwah. Jadi Allah datangkan satu clue ilmu pada Nabi SAW. Pertamanya adalah dengan mengumpulkan kekuatan dengan cara jangan berpecah. Okay? Sebab Firaun tu Allah datangkan watak dia, kerja dia memecah belahkan, memuak-puakkan rakyat dia, menyebabkan mereka lemah untuk menjatuhkan Firaun. Baik, yang kedua Allah datangkan iaitu janji-janji Allah. Okay, Allah mendatangkan janji-janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa janji Allah tuan-tuan? Iaitu janji orang yang sentiasa melakukan kerja Tuhan ni, taati perintah Tuhan. Iaitu apa yang saya sebutkan tadi. Dia meyakini kebenaran tu melalui tauhid dia dan dia berani menanggung kesulitan dalam menyampaikan dakwah tu. Jadi macam mana saya nak dapatkan kekuatan tu selain daripada untuk bertawakal ni? Sudah tentulah melalui janji. Janji tu datang daripada mana? Daripada teladan Nabi-Nabi sebelum ni. Jadi Allah datangkan kisah Nabi Musa. Surah Qasas cerita daripada Musa kecil lagi. Sampailah Musa seberang laut nanti. Kan? Dia daripada Mesir, kemudian dia pindah keluar daripada Mesir. Itu cerita yang menyebabkan Nabi Musa alaihissalam, Nabi SAW ni nampak
janji Allah, siapa yang berada di pihak kebenaran, berpegang kepada tali Allah, Allah Ta'ala akan sentiasa melindunginya, menjaganya, dan Allah Ta'ala akan menyelamatkannya. Macam mana Nabi Musa diselamatkan, macam itulah Nabi SAW juga akan diselamatkan. Berjaya. Ketiga, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berbicara berkaitan tentang taubat Nabi Musa. Nabi Musa AS, Allah Ta'ala rakamkan nanti kisah taubat Nabi Musa. Kerana apa? Dia telah membunuh seorang lelaki Kibti tanpa sengaja. Dia telah membunuh lelaki Kibti tanpa sengaja. Ini pun ada faedah, nanti kita akan bincang. Keempat, Allah Ta'ala bicara berkaitan tentang peranan wanita. Okey. Pertama iaitu peranan kakak Nabi Musa dan ibu Musa. Nanti yang kedua adalah peranan daripada anak-anak Nabi Shu'aib yang ada di Madian nanti. Itu kita pun akan tengok nanti. Baik, yang kelimanya yang kelimanya berkaitan tentang sifat kepimpinan. Okey. Allah Ta'ala rakamkan di dalam sifat kepimpinan tu adanya Al-Qawiyyu dan adanya Al-Amin. Adanya Al-Qawi, adanya Al-Amin. Kecil, ya. Okey, sekejap. Okey, jadinya Nabi SAW mendapat mentor dalam sudut kepimpinan. Sebab Nabi SAW tidak ada ayah, tidak ada datuk, tidak ada pakcik yang boleh memimpin dia, menunjukkan teladan pada dia. Jadi mentor bagi dia Nabi SAW, Allah Ta'ala datangkan melalui teladan Nabi Musa AS. Allah Ta'ala rakamkan, iaitu melalui sifat Al-Amin dan juga melalui sifat Al-Qawi. Okey, ini 5 perkara daripada kisah Nabi Musa AS. Baik, kemudian di dalam kisah Qarun pula, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berbicara berkaitan tentang suatu watak yang memiliki harta dan kuasa yang melimpah-limpah. Dan ia sebenarnya satu pengajaran kepada siapa? Iaitu kepada orang yang menentang baginda Nabi SAW. Siapa ni? Inilah daripada kalangan Quraisy, Abu Jahal, dari sudut Abu Lahab dan sebagainya lah. Mereka dengar cerita tu dan mereka mendapat pengajaran. Okey, dia dengar cerita tu dan dapat pengajaran. Sebab Allah datangkan kisah. Nampak macam Qarun tu dapat nikmat. Nampak macam Qarun tu melimpah harta dia. Tapi sebenarnya orang ini bukanlah orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, ini antaralah yang kita boleh tengoklah insya-Allah di dalam perbincangan surah Al-Qasas. Okey, baik, kita tengok pada surah Al-Qasas. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bercerita memulakan ceritanya dengan ayat muqatta'ah, iaitu dengan huruf ta sin mim, kata Allah. Ta sin mim. Dan huruf-huruf muqatta'ah ni tuan-tuan, seperti mana saya sebutkan pada tuan-tuan sebelum ni, antara hikmahnya adalah sebagai satu cabaran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada manusia dan jin yang cuba mengingkari kebenaran Al-Quran. Memang ada surah-surah daripada Al-Quran ni tuan-tuan yang setelah Allah sebut huruf muqatta'ah, Allah tak cerita tentang Al-Quran. Ada. Tetapi kebanyakannya setelah huruf muqatta'ah ni, Allah Ta'ala akan cerita tentang Al-Quran. Misal macam ayat ni, ta sim mim tilka ayatul kitabil mubin. Allah Ta'ala sebut. Ada lepas huruf muqatta'ah, ayat tentang Al-Quran. Yasin wal Quranil Hakim. Ini pengulangan yang selalu saya sebut dah tuan-tuan. Kenapa ada huruf-huruf ni? Sebab Allah Ta'ala nak cabar. Kalau kamu betul kata Quran ni bukan kalamullah, datangkan satu kitab macam Al-Quran. Kalau tak mampu juga datangkan satu surah macam Al-Quran. Kalau tak mampu juga, datangkan satu ayat macam Al-Quran. Di dalam satu ayat tu pula, Allah Ta'ala sebut, paling pendek Allah beri ada 5 huruf untuk satu ayat. Kan? Kaf, ha, ya, ain, sad dalam surah Maryam. Kalau tak mampu datang 5 huruf, datang 4 huruf. Alif, lam, mim, ra. Kalau tak mampu juga, datangkan 3 huruf macam alif, lam, mim. Kalau tak mampu juga, datangkan 2 huruf macam
Yasin. Kalau tak mampu juga, datangkan satu huruf macam huruf Qaf, Nun dan sebagainya. Okey. Ini antaralah cabaran-cabaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini muqatta'ah lah, kita dah selalu bincang lah. Saya tak detailkan lah. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tengok tuan-tuan, saya sebutkan tadi Al-Qasas ni dia ada kembar dia. Toha, Syu'ara, Al-Qasas. Dan tiga-tiga surah ni dimulakan dengan huruf Ta. Toha, Toha. Pada surah Asy-Syu'ara, Ta, Sin, Mim. Pada surah Al-Qasas, Ta, Sin, Mim. Okey, dimulakan dengan huruf Ta tu. Saya tak pasti tuan-tuan kenapa dimulakan dengan huruf Ta, tapi kesamaan tu adalah. Cumanya ada juga yang mengatakan, wallahu taala alam, saya tak pasti tuan-tuan. Dia kata sebab huruf Ta ni dia nampak tak boleh. Okey, kita tak boleh tafsirkan huruf muqatta'ah ni. Saya tak boleh sebab dia tetap menjadi rahsia daripada Allah Taala. Cumanya huruf muqatta'ah ni dia menjadi satu keunikan untuk mengatakan Quran tak sama dengan syair-syair Arab. Sebab bila mereka dengar Al-Quran, dia kata, oh ni macam syair kita lah. Tak ada orang boleh kata macam tu. Sebab syair Arab, dia tak dimulakan dengan huruf muqatta'ah. Macam saya sebut selalulah. Kalau orang Melayu bergurindam, bersyair, kita tak bersyair, bergurindam, bersajak dengan huruf. A ke, B ke, C ke kita sebut. Kita akan bersajak seperti mana orang bersajak. Kita bergurindam seperti mana orang bergurindam. Jadi, bila orang Quraisy kata, Quran ni macam syair kita lah, maka tertolak. Sebab Allah juga mendahulukan ayat-ayat dalam Quran itu dengan huruf muqatta'ah. Dia special. Jadi, para ulama pun tak menterjemahkan, tak mengeluarkan apa-apa pandangan mereka tentang huruf muqatta'ah. Ini saya tak pasti. Cumanya, tuan-tuan, saya nak sebut sikit. 3 surah tadi itu dimulakan huruf Ta. Toha, Tasim, Mim kan? Ada sebahagian juga yang mengatakan, saya tak pasti, saya nak sebut je. Ta tu dia kata sangat berkait dengan Nabi Musa, sangat berkait. Saya dengar lah. Kenapa berkait dengan Nabi Musa? Sebab dia kata pada huruf Ta tu adanya ada macam satu tongkat kan? Huruf Ta tu ada satu tongkat. Tongkat tu sangat relate dengan Nabi Musa AS. Dan huruf Ta yang apa kita kata macam melengkuk tu, dia kata sama macam ular. Ni saya tak pasti, saya tak pasti. Saya tak berani nak cakap. Tapi itu antaralah yang disebutkan. Saya tak nak sebut. Saya bukan tak nak sebut. Saya tak pasti betul ataupun salah. Sebab tak didatangkan rujukan. Wallahu a'lam. Okey. Cumanya yang saya nak highlightkan, ketiga-tiga surah tu, ya, Allah mulakan dengan huruf Ta. Dan dia tetap menjadi rahsia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bukan pegangan saya, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan kata huruf Ta sama dengan Nabi Musa. Tak, itu bukan pegangan saya. Itu adalah ungkapan daripada orang lain, bukan saya. Okey, baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita tengok ayat yang kedua, tuan-tuan. Allah Taala sebut, tilka ayatul kitabil mubin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, tilka ayat. Itu adalah ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Al-Kitab yang nyata daripada Allah. Okay, ayat-ayat Al-Quran yang nyata daripada Allah Ta'ala. Allah sebut perkataan Al-Mubin. Al-Mubin ni, bila Allah Ta'ala kata Quran itu Al-Mubin, bererti Quran itu jelas. Jelas dari sudut apa, tuan-tuan? Jelas daripada sudut dalil naqli, dalil-dalil wahyu. Kita akan dengar ayat-ayat selepas ini bercerita tentang wahyu Allah melalui kisah Musa dan kisah Harun, kisah Qarun. Daripada kisah tu nanti, tuan-tuan, kita akan nampak dengan jelas dan terperincinya penjelasan daripada Al-Quran. Okey? Yang kita tak akan mengatakan ini ada kecelaruan, ini ada keraguan, tak ada. Bahkan kita akan nampak yang mana Quran dia sangat jelas dan dia sangat tegas dengan bukti-bukti yang dia bawa. Itu sebab Allah Ta'ala sebut dengan perkataan Al-Mubin. Kenapa Allah sebut Al-Mubin dekat sini, tuan-tuan? Okey, minta Cik Syikin tengok kejap pada surah Toha. Tengok surah Toha. Okey.
Surah ke berapa Ustaz? Sekejap, saya lupa sekejap. Surah Toha dia dekat tu awal lagi. Okey, tengok ayat pertama. Okey, ayat pertama dan kedua tengok Surah Toha Allah kata Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Allah Taala dahulukan, kami tidak menurunkan Al-Quran itu kepada kamu wahai Muhammad litashqa, untuk kamu menanggung kesusahan. Allah nak bagi tahu Quran ni sebenarnya mudah untuk difahami dan mudah untuk diamalkan. Dia sama dengan perkataan Al-Mubin tadi. Kan saya sebut surah ni dia berkembang tuan-tuan. Al-Mubin tadi Allah Taala nak tunjukkan kisah yang Allah Taala nak sampaikan lepas ni dari sudut dalil naqli. Bukan akli. Akli ni kita boleh tengok dengan mata kita kan. Ni dengan dalil naqli. Wahyu yang turun ini kita jelas fahami. Kita tak keliru pun dan kita tak ragu-ragu pun. Kita betul-betul berpegang dan yakin dengan kebenaran dia. Dan Allah Taala menjamin juga Quran ini dia takkan jadi beban kepada baginda Nabi SAW. Takkan menyusahkan baginda Nabi. Tetapi Quran itu menjadi penguat jiwa, penenang hati Nabi, dan dia menjadi inspirasi Nabi untuk terus berdakwah. Sebab itu tuan-tuan, siapa yang mendalami Quran, siapa yang membaca Al-Quran, sehari dia tinggalkan Quran, dia akan rasa resah. Dia akan rasa, saya rasa macam tak. Itu baru baca tuan-tuan. Belum lagi kita fahami. Dan kita jadikan Al-Quran itu sebagai penguat jiwa kita, sebagai petunjuk. Lebih-lebih lagi lah kita akan rasa benarlah Al-Quran ini adalah kebenaran. Itu sebenarnya starting yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada baginda Nabi SAW. Sebab Allah nak bawa cerita Musa, satu teladan, role model yang sangat dekat dengan Nabi dari sudut kisah hidup dia. Kisah Musa dengan kisah baginda Nabi SAW ni dia sangat-sangat hampir, sangat-sangat dekat. Okey, baik, kita masuk ayat ketiga surah Al-Qasas. Okey, kita tak dapat nak dapat awal-awal ni, sepatutnya ada beberapa poin tapi tak apa, kita pergi je mana yang kita dapat singgah Okey, surah 28. Okey, pada surah 28 ayat yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan natlu alaika, kami telah membacakan kepada kamu wahai Muhammad min nabai Musa, sebahagian. Min kat situ adalah tab'id. Min merujuk kepada sebahagian, bukan daripada. Selalu kita terjemahkan min tu daripada. Min juga bererti at-tab'id, artinya sebahagian. Kami datangkan kepada kamu Muhammad sebahagian nabai, iaitu berita-berita tentang Musa, wa Fir'aun, dan juga berita-berita tentang Fir'aun, bil haqq, dengan keterangan yang benar, liqaumi yu'minun, yang benar bagi orang-orang yang beriman. Ini Allah highlightkan. Pertama sekali Allah nak cerita tentang Musa untuk baginda Nabi SAW. Baik, apa persamaan Nabi Musa dengan Nabi SAW tuan-tuan? Pertama, bila nanti tuan-tuan kita akan tengok melalui kisah Nabi Musa, dia naik ke bukit nanti, Nabi SAW bila turun tu wahyu pada Nabi, apa yang Nabi rasa tuan-tuan? Apa yang Nabi rasa? Dia membawakan kepada Nabi satu momen. Dahulu saya pun dapat wahyu macam tu. Sebab Allah cerita masa Nabi Musa dapat wahyu tu dia dramatik, sangat dramatik. Okey? Allah Taala panggil Nabi Musa, lalu Allah Taala minta Nabi Musa tanggalkan selipar dia, masukkan tangan di dalam bajunya. Perkataan tu dia beri sangat dramatik, Allah Taala cerita. Dan Nabi SAW bila dia dengar wahyu tu daripada Allah Taala, kita boleh faham dekat situ. Dia ada persamaan. Sebab baginda Nabi pun waktu dia terima wahyu pertama dalam keadaan Nabi mendaki Gua Hira, duduk di Gua Hira dan menerima wahyu yang sama seperti mana Nabi Musa AS. Bukankah benda tu dia akan menarik perhatian Nabi? Contohlah, kita mengalami satu kesulitan, mengalami ujian yang berat. Tiba-tiba kita baca satu kisah si Fulan ni, yang mana si Fulan itu cerita dia sama dengan kita. Kita rasa teruja tau. Kita macam nak dapatkan satu solution kan. Kita macam, saya rasa dia ni macam dekat cerita dengan saya. Kita nak tahu lebih mendalam lagi. Sebab itu bila malam Isra Mi'raj menjadi malam tasliyah pada Nabi, malam hiburan pada Nabi.
Sebab sebelum ni Nabi dengar cerita para Nabi je. Dan paling banyak kisah Nabi Musa. Sekali pada malam Isra Mi'raj, Nabi dipertemukan secara live dengan para Nabi yang Allah dah ceritakan. Dan apatah lagi Nabi SAW bertemu secara live dengan Nabi Musa AS. Sebab itu, pertemuan Nabi SAW dengan Nabi Musa itu lebih kerap daripada Nabi yang lain. Nabi Musa walaupun duduk di langit yang ke-6, Nabi Ibrahim di langit yang ke-7, tapi setiap kali Nabi turun membawa perintah Allah, dia akan bertemu dengan Nabi Musa, dan Nabi Musa kata pada Nabi Muhammad, mintalah, naiklah ke langit, minta Allah Ta'ala kurangkan lagi solat kamu kan. Berulang-ulang tuan-tuan. Satu sudut, Nabi Musa sentiasa mengingatkan Nabi. Satu sudut lagi, itulah pertemuan yang menguatkan jiwa Nabi. Sebab kebersamaan di antara Musa dan juga baginda Nabi SAW. Okay? Allah datangkan cerita dulu sebelum Isra Mi'raj. Lalu Allah pertemukan mereka pada malam Isra Mi'raj. Okay? Ini antara cerita penguat jiwa kepada baginda Nabi SAW di fasa Nabi tengah struggle. Nabi tengah buat kerja dakwah dalam keadaan ditekan oleh orang-orang Quraisy. Ini saja saya sebut ulang-ulang tuan-tuan supaya tuan-tuan tahu latar kepada surah ni. Okey, dia berada di fasa yang mana. Barulah kita fahami kenapa surah ni diturunkan kepada baginda Nabi SAW. Okey. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berhenti sampai ayat yang keempat. Kita berada di penghujung dah. Tapi tak apa, nanti minggu hadapan saya akan ulangi lagi sekali ayat 3 dan 4 ni supaya kita akan tengok word by word tu ada perkataan-perkataan yang patut kita tegaskanlah, kita tekankan sikit. Okey, kita tengok ayat keempat. Allah Ta'ala menyebutkan inna fir'auna ala fil ard. Sesungguhnya Firaun itu telah melakukan kezaliman di bumi. Al-ardi itu bumi merujuk kepada Mesir. Wa ja'ala ahlaha syi'an yastat'if. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Firaun ini telah menjadikan penduduknya berpuak-puak. Dia telah buat satu kita kata modus operandi dia pecah-pecahkan rakyat dia. Kerana apa? Untuk melemahkan. Sebab bila rakyat ni berpecah, maka lemahlah rakyat untuk menumbangkan pemerintah yang jahat ni lah. Dia jadi lemah. Sebab bila rakyat bersatu, maka lemahlah pemerintah. Dan itu berlaku kepada Quraisy. Sebab Quraisy pun sama juga. Walaupun dia duduk di satu bangsa Quraisy, tapi mereka dipecahkan dengan kabilah. Dengan bani-bani di antara mereka, dan di antara mereka saling bermusuhan. Itu antara kenapa dominasi pemerintah tu tak boleh dipecahkan. Sebab di antara mereka ni berpuak-puak. Okay? Dan Nabi SAW saya sebutkan tadi, dia dapat satu clue. Untuk menjatuhkan sesuatu ni, kita perlu membina kekuatan. Mesti kita ni bersatu. Barulah kita kuat untuk memerintah. Dan ilhamnya adalah menubuhkan kerajaan Madinah. Okay? Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Ta'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Lalu Firaun ni pun menindas puak-puak tersebut dengan membunuh anak-anak lelaki dan membiarkan hidup anak-anak perempuan. Innahu kana minal mufsidin. Dan Firaun itu adalah daripada golongan orang yang melakukan kerosakan. Okay? Ini benda pertama Allah cerita tentang Firaun. Okay? Kenapa Allah cerita tentang Firaun? Sebab Allah highlight tentang apa yang ada pada Firaun. Dia ada kuasa, dia ada kerajaan, dia ada ketenteraan. Allah sengaja sebut pada peringkat awal tuan-tuan untuk nampakkan dia. Tetapi kebenaran tetap kebenaran. Kejayaan tak ditentukan dengan apa yang dia miliki. Kejayaan itu ditentukan sejauh mana kita berpaut kepada Allah dan sejauh mana kita berpegang di dalam kebenaran. Itu sebenarnya yang Allah Ta'ala nak highlight. Sebab itu starting tu Allah sebut macam tu. Sebab dia bercerita juga tentang Quraisy, kan? Ini adalah kerajaan yang ratus tahun dah ni, berketurunan ni. Daripada ni kepada anak dia, kepada anak dia, macam mana saya nak buat ni? Macam mana ni? Allah nak tunjukkan Firaun macam tu juga. Tapi still kalah kepada Nabi Musa AS. Sebab adanya janji-janji daripada Allah Ta'ala. Okay?
Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya mohon maaf tuan-tuan, tak dapat nak lanjutkan lagi. Tapi tak apa, insya-Allah kita akan sambungi pada ayat ketiga, ayat keempat dan berikutnya. Kita akan tengok kisah Nabi Musa lebih dramatik lah lepas ni. Pengajaran dia lebih banyak insya-Allah yang kita akan perolehi. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazak Ustaz. Terima kasih.